أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita sekali lagi bertemu di pagi Selasa ni untuk kita terus berkongsikan kaedah pembelajaran untuk memahami kalimah-kalimah dan ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan kita. Pertamanya kita ingin memahami ayat-ayat untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Dengan berbuat demikian, kita mengharapkan kita akan lebih rapat dan lebih kenal dengan Allah. Ya, jadi bila kita kenal dengan Allah, kita nak jadikan Allah tu bukan saja Rabb bagi kita, tapi kita nak jadikan Allah tu teman, ya, teman hidup kita, yang mana setiap sesuatu tu kita akan rujuk kepadanya, ya, supaya Allah dapat memberikan jalan macam mana caranya kita nak menguruskan kehidupan kita ni. Sebab kita tak mahu pengurusan kehidupan kita ni kita akan rujuk kepada selain pada Allah. Ya, kalau kita merujuk selain pada Allah, makanya ia akan ditolak. Ya. Jadi kita pastikan apa yang kita lakukan tu mesti berpandukan dengan tunjuk ajar daripada Allah SWT, terutama sekali melalui Al-Quran, ya. Kerana itulah satu-satunya petunjuk yang telah diberikan kepada kita dan diperkemaskan, diperincikan lagi dengan sunnah Nabi kita SAW. Inilah dua-duanya sumber, ya, ilmu dan sumber garis panduan dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau selama ni kita tidak memahami Al-Quran yang kita baca, kemungkinan kita tidak dapat mengguna pakai Al-Quran itu sebagai sumber panduan, ya. So masih lagi tidak terlambat, kita boleh berusaha sementara Allah masih lagi memberikan kita masa, ya, untuk berusaha, ya, akhirnya untuk menguasai ilmu-ilmu Al-Quran tu, ya, sekurang-kurangnya untuk kegunaan kita dan sebaik-baiknya untuk juga kegunaan rakan-rakan kita yang lain, ahli keluarga kita, ahli masyarakat dan semua, ya, yang kita kenali, untuk dijadikan panduan dalam pengurusan hidup kita bermasyarakat. Kita sekarang ni masih lagi berkongsikan ayat ke 9 surah Al-Baqarah. Saya pun telah bukakan ayat ni, ya, itu yukhadi'unallaha wallazina amanu ma yakhda'un. Saya sudah sebentar tadi sudah rekod ke belum? Sudah, Doktor. Sudah, ya. Okey. Sebab daripada sini tak boleh nampak dia punya recording bila kita on screen tu. Dah share screen tak nampak pula indikator dia. Okey. Ya, itu ayat 9 ialah yang ni lah, ya. Yang ni kita dah tunjukkan beberapa kali. Jadi semalam kita sudah sampai ke perenggan melihat kita gabungkan sekali Allah wallazina amanu tu. Kenapa? Sebab di sini terdapat waw atifah, ya, terdapat waw atifah tu bermakna mesti ada maktuf dia
iaitu allazina amanu ni adalah ma'tuf dia, dan ma'tuf ialah tambahan, ya. Tambahan tu bermakna mesti ada satu perkara yang ditambahkan, iaitu Allah ni. Jadi Allah ni dipanggilkan ma'tuf alaihi, ya. Yang ditambahkan ke atasnya ialah Allah. Apa yang ditambahkan ialah wallazi na'amanu, ya. So wallazi na'amanu ni kita kena bacakan sekali lah. Sebab apa? Dia adalah penerangan kepada Allah tu, ya. Penerangan kepada Allah tu dalam bentuk maktuf, ya. So maktuf dia wallazina, kalau kita baca wallazina saja dia tergantunglah, ya, maknanya. So kena dibahaskan sekali. Maktuf dia ialah wallazina amanu, ya. So bermakna komponen ayat ni kita boleh lihat dalam dua konteks, ya. Dua konteks. Pertamanya dalam konteks maktuf, iaitu tambahan oleh waw atifah, dan pada masa yang sama kita boleh lihat dalam konteks allazina. Allazina ni adalah isim mausul, ya. Isim mausul. Jadi bermakna kalau isim mausul mesti ada mausul alaihi, iaitu Allah juga, dan juga silah dia. Silah dia apa dia? Orang-orang tu apa dia? Ialah tu orang-orang yang beriman. So amanu ni juga berperanan sebagai silah, ya. Silah tu ialah sambungan ataupun yang berkaitan dengan allazina, isim mausul tadi, ya. Isim mausul nak menceritakan Allah tu, iaitu dalam bentuk apa? Allazina amanu, iaitu orang-orang yang beriman, ya. Okey, allazina adalah isim mausul yang mabni. Jadi tulisan itu kita tidak perlu dibincangkan dari aspek pembentukan kalimah, ya, kerana dia adalah isim yang dibentuk memang asal dia macam tu. Jadi itulah ejaan dia, ya, allazina, ya, kepada bilangan yang jamak, ya. Macam mana kita tahu bilangan orang ini menunjukkan isim mausul kepada orang-orang yang jamak, yang ramai? Ialah bila kita tengok silah dia. Ini silah, ya. Silah dia kita dapati di hujung kalimah silah tu terdapat waw alif ziyadah, ya. Waw alif ziyadah ni menunjukkan bilangan yang ramai, ya. Maknanya dia adalah pelaku kepada amanu dalam bentuk yang jamak. Sebab itulah wallazina ni dia ada nun di hujungnya, ya. Nun di hujung ni menunjukkan isim mausul yang jamak lah, untuk ramai. Kalau dia berkaitkan ataupun mengaitkan dengan apa? Dengan seorang yang singular ataupun mufrad, dia tidak ada nun. Dia allazina saja. So bila allazina ni, maknanya cerita silah selepas tu mesti menghubungkan perbuatan ataupun fa'il ataupun subjek yang juga singular, ya. Okey. Okey, so sekarang ni hari ini kita tumpukan kepada pembentukan mengenal amanu, ya. Mengenal amanu, kalau kita kongsikan perbahasan kita semalam, iaitu kita pergi kepada pada apa? Screenshot yang kita simpan semalam, ya. Yukhadi'una Allah wallazina amanu. Kita dapat melihatkan struktur, ya, ayat ni. Yang ini adalah maf'ulun bih al-awwal kepada yukhadi'una. Maknanya dia adalah objek kepada yukhadi'una, objek yang pertama. Al-awwal tu maknanya objek yang pertama. Kemudian pada masa sama dia juga
ma'tuf alaihi kepada ma'tuf. Ini ma'tuf dia. So bila ada ma'tuf mesti ada ma'tuf alaihi. Ya, maknanya Allah ni dia mempunyai dua peranan di dalam ayat itu ya. Satu dia maf'ulun bih dan satu lagi dia juga ma'tuf alaihi. Disebabkan oleh wa'atifah ni ada ma'tuf. Ya, ini dia menggunakan ma'tuf alaihi. Kemudian allazina amanu ni ya, kita kena bacakan dia sekali, jangan asingkan dia, kalau tidak makna itu tergantunglah ya. Mausul dengan silah ni kena bacakan sekali ya, kerana apa? Kerana gabungan dua kalimah ni yang membentuk dia dan berperanan dalam dua cara ya. Pertama dia adalah apa? Maf'ulun bih as-sani ya. Yang ni maf'ulun bih al-awwal. Inilah maf'ulun bih yang kedua. Objek yang kedua. Objek tu kepada kata kerja mana? Dia kata kerja yuhadi'una juga ya. Okey, dan dia juga kita panggilkan ma'tuf sebab apa? Sebab dia menjadi objek kedua tu maknanya ma'tuf lah. Ini objek yang pertama. Ya, kemudian nak tambah lagi pada objek yang kedua. So dipanggilkan maf'ulun bis asani wa ma'tuf ya, wa ma'tuf. Itulah penerangan kepada allazi na'amanu, semuanya disebabkan oleh waw di sini ya. So waw digunakan untuk membentuk struktur ayat ni yang menjadi kedua-duanya menjadi objek kepada yukhadi'u. Nah, iaitu fi'il mudhari' maklum, wazan ketiga muzakkar jamak yang marfu'. Itu kita sudah buat dah minggu lepas ya. Minggu lepas. So hari ini kita buat tumpuan untuk mengenal kalimah manu ya. Jadi kita pergi kepada leksi logos seperti biasa. Saya bawa ke tuan-tuan ke leksi logos ya, dan saya telah pun kopikan apa yang kita guna pakai semalam ya, untuk sekarang ni kita nak mengupas kalimah yang keberapa ni? 1, 2, walazina ni satu kalimah ya. Biasanya semalam kita asingkan sebab nak buat nota tu, sepatutnya dia tidak boleh diasingkan. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga, ini keempat. So mana sekarang ni kita nak, hari ni kita nak mengupaskan kalimah yang keempat tu. Jadi kita ubah ni nota ni kepada 2, 9 dan 4. Bermakna kalimah yang keempat ya. Dan kita tandakan dengan kotak, highlightkan dengan kotak yang kita nak bincang hari ini, fokus kepada manu ni. Okey. Okey, pertama sekali biasa kita buat ialah apa? Kita akan lihat dari aspek komponen ya. So amanu ni kalau kita pecahkan dia ya, pecahkan dia, kita akan dapati, letakkan ke bawah ni, membuatkan arrow terbalik sebab kita nak mengatakan amanu ni hasil gabungan komponen-komponen dia. Jadi apa komponen itu? Ada 2 di situlah ya, yang tuan-tuan lihat sini. Saya kopikan ke sini dan kita pecahkan dia. Satu komponen ialah yang amanu tu dengan waw alif ziyadah. Ya. Tetapi asal amanu ni bukannya nun baris hadapan. Ini kena tahu ya, jangan silap pula. Jangan ingatkan amanu dia nun tu baris hadapan, tidak. Dia baris hadapan apabila dia bergabung kerana dia nak meraihkan huruf waw mat tu. Tetapi sebelum dia bergabung, komponen asalnya ialah dia bil fathati ya, dengan baris atas ya. Kita masukkan original dia ialah baris atas ya, bukannya baris hadapan. So baris hadapan tu hanyalah dipaksa, dipanggilkan dipaksa ya, dijadikan, ditukar daripada baris atas. So maknanya kalau kita nak
menceritakan manu ni, kita tidak kita tidak menceritakan dengan baris hadapan, tidak. Kita kita akan nyatakan dia bil fathati, kita panggil bil fathati muqaddarah, ya, maknanya dia telah ditakdirkan, ya, takdirkan dengan baris atas, ya. Di sini dia cuma nak meraihkan waw mat, ya. So makna ni bukannya kalimah yang sebenarnya. So kalimah sebenar ialah amana, dan di yang hujung ni dia punya komponen ni ialah waw alif. So kalau kita nak menceritakannya, so kita boleh gunakan colon untuk membuat penerangan. Mana ni apa dia, dan waw alif ziyadah tu apa dia, ya. So kalau kita kenal mana ni, sebenarnya nun baris atas, ya, itu satu tanda yang menunjukkan dia adalah fi'il madhi, ya. So kita masukkan penerangan di situ. Ke ataskan sikit, ya, dan kotak ni kita buangkan dulu, ya, kotak tu kita buangkan dulu. Untuk beri laluan kepada penerangan dia. Jadi dia adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah perbuatan yang telah selesai berlaku. Mim, alif, bod, ya yang tidak bertitik, ya, madhi. Madhi ada dua, maklum dan majhul. So pastikan nyatakan juga sama ada maklum ataupun majhul, sebab dia memberi impak yang berbeza, ya. So dalam konteks ni dia bukannya majhul tetapi maklum. Maklum maknanya perbuatan yang aktif mode, ya, dalam aktif mode, ya. Dan amlah dengan alif ni, ini dipanggilkan mad badal, ya. So mad badal ni berlaku dalam dalam kalimah ni mengambil wazan yang keempat. Kalau dia bukan wazan keempat, tidak berlaku mad badal, ya. Nanti kita akan lihat macam mana berlakunya mad badal tu dalam pembentukan kalimah, ya. Hari ini kita nak bermula mengkongsikannya dalam melihat aspek komponen dia. Jadi yang ni, so kita masukkan sekali lah fi'il madhi maklum wazan keempat. Nah, 4 ambil bawah ni sajalah. Itu. Sekarang kita sudah mengenal jenis dia, juga wazan dia, ya. Jenis dan wazan ni tuan-tuan kena buat sekali, ya. Jangan asingkan, jangan jangan tinggalkan wazan tu, kerana fi'il madhi ni dia berubah mengikut wazan. Bila dia berubah mengikut wazan tu bermakna konteks-konteks setiap wazan yang digunakan tu berbeza. Sebab itulah perlu dinyatakan dengan wazannya sekali, ya. Okey. Selepas tu yang ni kita campur ni, kita tambah dan sajalah, ya, dan. Dan okey. So waw alizadah ni apa? Ini sebenarnya adalah imbuhan, ya. Imbuhan tu maknanya komponen tambahan, ya. So kita gunakan Melayu dia imbuhan mim, bau, waw, ha, nun. Imbuhan tu apa tu? Kalau kita nak gunakan yang senang, kita kan imbuhan muzakkar jamak, ya. Beri jantina dia sekali, ya, imbuhan. Dan peranan dia apa? Peranan dia ialah fa'il. Kita panggil dia imbuhan fa'il, iaitu pelaku kepada perbuatan mana ni. Jantina dia ialah muzakkar, kaf yang tasydid, ra muzakkar, ya, dan
imbuhan tu sebab dia nak menjamakkan, kita panggil dia majmu'ah, ya, majmu'atun. Ya, kalau nak simple jamak pun boleh lah, ya. Jadi bermakna waw ni adalah komponen fa'il muzakkar majmu'ah, maknanya ramai, ya, lelaki yang ramai. Okey. Dan setiap pelaku adalah subjek, ya, setiap pelaku adalah subjek. Jadi semua subjek kepada perbuatan mengambil i'rab yang marfu'. Ya, so kita letak sini marfu'. Ya, kalau nak tulis yang pun boleh lah. Kalau nak Melayu yang, kita kena pergi ke Lexilogos Melayu, boleh kita pergi Lexilogos ini, ya, ambil jawi dia, kita nak menaik yang, ya, pilih jawi, okey, dan kita type yang, kita pindahkan ke situlah. Yang ialah yang, kopikan dia, bawa ke Lexilogos tadi dan masukkan yang sini untuk mengemaskan ayat itulah, ya, yang marfu'. Maknanya fa'il ni i'rab dia adalah marfu'. Ya. Kalau amanah tadi, kalau kita nak masukkan aspek status dia, ya, dari konsep i'rab dia, kita masukkan selepas ini, ya, selepas wazan 4 ni, yang mengambil baris atas, ya, yang mengambil baris atas. Melayu dia panjang sikit, jadi kita gunakan Arab lah, ya. Kita kata bil fathati, ba hamzah wasal dengan lam fathah, fatah ha ta marbutah, ya. Itu dia bil fathati, untuk menerangkan status mana ni, ya. Adalah sebab fi'il madhi dia tidak ada i'rab, ya, dia tidak ada i'rab. I'rab, aspek i'rabnya diterangkan dengan baris yang diambil. Baris terakhir, huruf terakhir tu nun tu, yalah, diletakkan baris atas, dan itulah karakter fi'il madhi. Semua fi'il madhi mengambil karakter huruf terakhir tu di baris ataskan, ya. So bil fathah menunjukkan kepada huruf yang terakhir. Okey. Itulah penerangan dari aspek komponen. Belum lagi makna, dan belum lagi pembentukan kalimah. So penerangan kepada komponen ni sangat penting, ya, sebab dia akan memberi hala tuju kita untuk mengenal kalimah tu sebaik mungkin, ya. Okey. So kalau kita sudah mengenalnya dari aspek komponen, lepas tu kita buatkan penerangan dia, ya. Buat penerangan sebelum kita membuat pembentukan kalimah, kita buat penerangan dia. Yang ni baru komponen saja, ya. Komponen tu nak mengatakan apakah komponen-komponen bahagian-bahagian kalimah tu original dia, asalnya sebelum dia bergabung. Itulah konsep komponen, ya. So daripada pengenalan komponen tu, kita boleh mengenal penerangan kalimah, ya. So kita masukkan sebelah bawah ni, kita buat penerangan kalimah, ya. Penerangan tu ada apa? Ada nga, jadi kita kena gunakan bahasa Melayu lah. Ambil Lexilogos bahasa Melayu Jawi ni, ya, dan taikkan penerangan. Fa, Melayu fa, dia ambil tiga huruf tu, kecilkan sikit. Nun, ra, alif, penerangan. Nga dan nun, ya. Penerangan kalimah ka, lam, mim dengan ha. Ini Melayu, ya. Kalau nak gunakan original Arab pun tak apa, kita guna ta marbutah. Dua-dua tu boleh, ya. Tengok apa yang lebih sesuai
fokus kita apa. Kalau kita nak fokus kepada Jawi Melayu, kita tulis dengan ha. Kalau kita nak gunakan, sebab original dia pun daripada bahasa Arab pun, ya, kalimah tak boleh juga digunakan, ya. So penerangan kalimah, kopikan dia, bawa ke tempat tadi, ya, dan masukkan line ketiga tu. Kita nak buat penerangan kalimah apa? Manu ni, ya. Kalimah manu tu. So kita dah boleh buat dah, ya. Penerangan dia apa? Dia adalah yang ni, kita ikut yang mana boleh ni kita ambil saja, ya. Fi'il madhi maklum, wazan keempat, apa, pastekan kat situ, ya. Itu dalam penerangan, kalau nak sebut sekali lagi bil fathati boleh, kalau tak nak sebut pun tak apa, sebab kita dah nyatakan dalam komponen tadi, ya. Jadi kita sambung dengan fa'il dia, ya. Fa'il dia ialah dan, kita ambil dan ni, ya, dan kita terus ambil fa'il dia. Fa'il ialah muzakkar, fa'il muzakkar. Okey, yang ini kopikan ke sini, ya. So majmu'ah ni kita tukar pada jamak saja, ya. Jamak marfu'. Jamak marfu', ya. Okey, so ini kita buat penerangan tu. Kalau tak nak guna dan boleh, nak guna dan pun boleh, sebab semua ni bahasa Arab ni mungkin kita kena kita gunakan Arab lah, wa lah, dan, ya. Mana wafa kita panggilkan apa? Wafa'iluhu, ya, dan fa'ilnya. Itu cara menerangkan dalam bahasa Arab dia, ya. Mana dia fa'il kepada fi'il madhi tadi. So kita sebut dia sebagai wafa'iluhu muzakkar jamak marfu', ya. Nah, itu penerangan kepada kalimah amanu, ya. Okey. So hari ini sudah 7.44, mungkin kita tak sempat untuk membuat pembentukan kalimah. Kita akan buat pembentukan kalimah tu besok, ya. So hari ini kita simpan dulu, boleh besarkan, ya, untuk rujukan besok, ya. Dan kita kotakkan kalimah yang kita nak bincangkan tu ialah manu tu, kita kotakkan dia dengan warna merah, ya. So yang ni supaya kita simpan tu, kita tahu, ya, apakah tajuk kita hari ni, ya. So tajuk hari ni ialah kita kalimah amanu tu kita nak melihatnya dari aspek komponen dan juga dari aspek penerangan kalimah amanu tu. Itu yang kita buat hari ini, ya. Dan besok kita akan sambungkan dengan pembentukan kalimahnya pula. Jadi kalau kita boleh buat 3 step ni, ya, kita akan dapati kita lebih mengenal, ya, apakah dia kalimah amanu ni, ya, insya-Allah. So yang ni kalau kita sudah siap, kita boleh simpan dia dalam screenshot, ya. Di komputer kita ada apa? Ada kekunci dipanggilkan print screen. PRT dengan SC, ya. Cari print screen tu, tuan-tuan tekan di situ, dia akan capture nota ni sebagai foto, yang gambar. Dan bila dia dah capture tu dalam komputer tu, dia akan simpan dalam folder screenshot, ya. So bila nak guna nanti, pergi ke folder screenshot, dapatkan apa tadi, print screen image yang disimpan pada waktu ni lah, hari ni dan waktu ni, ya. So kalau kita nak gunakan untuk perbahasan seterusnya, ya, yang mana besok kita akan sambung ni dengan pembentukan kalimah, ya. So kalau kita nak simpan ini, kita kopikan semua, ataupun
kita boleh copy di sini saja. Tekan di sini. Bila dia highlight semua tu bermakna dia telah copy, ya. Dan kita simpan dia di Microsoft Word, ya. Sebelum tu clearkan dulu drawing yang ada ni supaya dia tidak mengganggu. Clear drawing, ya. Jadi balik kepada tadi, kita dah copykan semua ini, pergi ke Microsoft Word, kita simpan dekat Microsoft Word, ya. Nah, kita boleh letak muka baru dan pastekan dia Ctrl V. So, apa yang kita telah bincangkan tadi, kita dah simpan di dalam Microsoft. Kalau kita nak guna ini, kita buat salinan saja dan pastekan kepada Lexilogos untuk menyambung. Besok, ya, pembentukan kalimah amanu ni pula, ya, supaya perbahasannya akan lengkap. So, bila pembentukan kalimah, so kita akan buat apa? Kita akan buat sekali terjemahan dia sekali lah. Okey, ni kita simpan, savekan dia. Jangan lupa untuk tak save. Kalau kita tak save, nanti dia akan hilang, ya. So, kita boleh tutup balik dan kita stop sharing screen untuk hari ini, dan insyaAllah kita akan sambung perkongsian kita di besok, ya, hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.